Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Allah, Tuhan pemilik, pencipta dan pentadbir alam semesta. Dialah Allah yang kita beriman dengannya, yang kita sembah dia selama kita hidup, dan akan kita kembali kepadanya dan harapkan rahmat dan redha-Nya di akhirat nanti. Juga selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli keluarganya, begitu juga para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah beri peluang pada kita pada pagi ini untuk bertemu, walaupun hari ini minggu yang ketiga, tapi Alhamdulillah dapat kita baca sambungan dia. Minggu kedua ni, minggu kedua baru. Minggu kedua tu minggu 14, iyalah 14. Jadi Alhamdulillah, minggu kedua. Jadi kita hari ini nak sambunglah bacaan kita pada kitab kita ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid. Hari ini kita berada pada bab yang ke 31. Bab 31. Tajuk bab dia apa? Cinta kepada Allah. Baik. Bab hari ini kita berbincang tentang cinta. Dengan hati yang berbunga-bunga, hari ini kita berbicara tentang cinta. Dan cinta ni ada beberapa kategori. Yang kita maksudkan itu ialah cinta yang teragung. Nanti dalam huraian kita akan sebut beberapa kategori cinta, tapi kita dahulukan pada pagi ini dengan bacaan Al-Quran, ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan cinta kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Quran Allah Ta'ala sebut pada surah yang surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Maksud dia, ada di kalangan manusia yang mengambil selain dari Allah sebagai tandingan, atau ada di antara manusia yang menyembah tandingan-tandingan selain dari Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. So Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, jelas kepada kita Allah menisbahkan rasa cinta kepada berhala, kepada orang kafir, dan mereka menyamakan atau melebihkan rasa cinta itu, menyamakan cinta kepada sekutu itu sama dengan cinta Allah. Walladzina amanu, dan orang yang beriman, asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman pula, kecintaan dia lebih lagi kepada Allah. Berdasarkan ayat ni, kita faham bahawa Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan antara bentuk kesyirikan ialah kesyirikan dalam cinta. Faham tak? Antara bentuk syirik ialah
syirik dalam cinta. Di mana seorang manusia patutnya cinta yang teragung ni pada Allah, dia pergi mencintai sesuatu selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Maka dia menjadi sebahagian daripada kesyirikan. Apa dia kesyirikan? Kesyirikan dalam cinta. Kenapa pula tak boleh? Kerana cinta Allah bernilai ibadat. Jadi kalau kecintaan kepada Allah yang nilai dia ibadat, pergi letak pada kecintaan pada orang lain yang sifatnya seperti ibadat, maka jadi dia syirik. Sebab tu bab cinta ni duduk dalam bab kitab atau dalam perbincangan tauhid. Bukan saja-saja kita nak sebut awak ni mencintai itu syirik. Oh, dia pun marah pula, ustaz ni sikit-sikit syirik, bercinta pun salah. Bukan masalah pada cinta tu, masalah dia ialah apabila mencintai sesuatu selain Allah sama tahap dia dengan cinta Allah, maka dia jadi syirik. Sudah. Jadi pertama, sebelum daripada kita pergi ke lebih jauh, kita nak tahulah. Kalau tanya ustaz, macam mana, apa tahap yang bila ustaz kata mencintai seperti mencintai Allah tu tahap mana? Tahap mana? Ringkasnya cerita, mencintai Allah ni asal kepada segala ketaatan. Kita ni, bila kita buat sesuatu, amalan ni biasa kita lakukan kerana kita suka dan cinta. Ada orang dia masak. Kenapa orang masak? Sebab saya suka dan cinta kepada masak. Ada orang mancing. Dia punya mancing. Keluar tengah malam pun pergi tak apa. Pasal apa ni? Sebab saya suka. Mahabbah dia disebut. Tapi apakah mahabbah sangat suka macam tu dah boleh kategori sebagai seperti cinta Allah? Pada asasnya lain. Tapi kalau sampai satu tahap dia melebihkan cinta ni lari pada cinta Allah, sanggup tak semayang sebab tunggu tiket bola sepak. Sanggup ni tak semayang pasal duduk tunggu. Sebelum subuh lagi duk tunggu dah kedai buka nak beli tudung. Dah, ada lagi tak fenomena tu? Tak ada. Dulu ada kan? Sekarang ni dah online. Zaman dulu pak buka kedai. Tudung apa nama dah? Farida. Tudung Farida. Tunggu kedai. Nah, ni online tak apa. Booking online je. Berubuk nak tekan. Keluar tekan. Zaman dulu sampai tak semayang, tak buat apa. Baik. Jadi kalau sampai tahap melebihkan cinta tu kepada Allah, itu masalah juga. Melebihkan daripada cinta Allah. Okey. Jadi saya katakan tadi, asal cinta mendatangkan nilai amalan dan ketaatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara asasnya cinta ni kita bahagi kepada dua. Cinta ni kepada dua. Yang pertama, cinta yang bernilai ibadat. Dan yang kedua, cinta tidak ibadat. Cinta yang nilai ibadat ni, cinta yang macam mana? Kecintaan yang menatijahkan penghinaan diri dan pengabdian. Cinta yang menatijahkan pengabdian dan perhambaan diri. Boleh juga. Bila mencintai sesuatu sampai tahap jadi hamba, apa saja dia suruh buat. Dalam bab ni, cinta level macam ni hanya layak untuk Allah. Cinta yang menjadikan dia ni hamba.
Tapi ada orang ni sampai jadi bila dia cinta kepada seseorang, jadi hamba kawan tu. Mana? Tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Kawan tu kata, saya nak makan ni, yang tunggu. Allahu Akbar. Tak layak cinta yang sebegitu diletakkan pada makhluk. Cinta yang macam tu sebenarnya bernilai pengabdian. Sepatutnya hanya berada pada Allah. Sebab kita ni ada harga diri tau. Harga diri kita mahal. Jangan sampai harga diri kita tu kita jual kerana cinta kepada orang yang tak layak diserahkan cinta tu. Untuk letakkan level cinta yang mengabdikan, cinta yang memperhambakan, hanya satu je yang layak untuk kita letakkan cinta tu. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita kata, kerana cinta kepada Allah, apa saja yang Allah suruh, aku akan buat. Dan apa saja yang Allah larang, aku akan tinggal. Inilah yang menyebabkan orang kafir itu Allah Ta'ala kata, oh sayang sangat pada berhala dia. Pasal apa? Apa-apa pun cerita bab berhala. Seolah-olah dia buat ni apa yang menggembirakan berhala dia. Dia tak buat apa yang dia rasa berhala. Padahal berhala tu tak ada apa dia yang rasa macam tu nya. Nilai cinta yang begitu dipanggil cinta ibadat. Hanya layak bagi Allah. Jangan letak pada orang lain. Orang lain ni space. Saya boleh, saya suka, saya boleh, saya tak suka. Saya boleh untuk buat, saya boleh tak buat. Okey? Hanya nilai paling utama hanya pada Allah. Yang kedua, kategori cinta yang kedua, yang bukan ibadat. Cinta yang bukan ibadat. Cinta yang bukan ibadat ni terbahagi pula kepada beberapa. Yang pertama, okay, cinta tu bukan ibadat, tetapi jalan kepada ibadat. Macam mana pula? Sebagai contoh, mencintai kerana Allah. Atau tadi mencintai Allah kan? Ni mencintai sesuatu kerana Allah. Dia patah balik. Ada cinta Allah, tak layak kepada selain Allah. Kategori yang kedua, kecintaan yang bukan ibadat. Ada beberapa bahagian. Bahagian pertama, memang dia bukan ibadat, tapi mencintai itu bernilai, menjadi jalan kepada cinta Allah. Mencintai seseorang kerana Allah. Contohnya, mencintai orang alim, para ulama. Apa awak cinta kepada dia? Sebab Allah suruh kita mencintai orang-orang alim. Bagi contoh, mencintai orang mukmin, dia ni bukan saudara saya, dia bukan apa, tapi sebab dia orang beriman, saya cinta kepada dia, saya sayang kepada dia. Kerana apa? Kerana Allah. Jadi cinta tu bukan cinta yang pure kepada dia. Sebaliknya, mencintai itu kerana Allah. Seandainya tiba-tiba orang tu buat sesuatu yang Allah murka, maka kita tarik balik. Saya tidak akan mencintai seandainya awak buat tu bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu makna dia. Mencintai kerana Allah. Okay? Ada beza tak dengan yang pertama? Ada. Beza yang pertama, hak ni pertama secara langsung. Hak ni bukan secara langsung, tapi sebab kita cinta kepada dia, kembali kepada cinta Allah. Boleh faham? Itu kategori nombor 2. Ada lagi perbahasan dia. Dalam bahagian yang kedua, beberapa jenis kan. Jenis pertama, mencintai kerana Allah. Seperti mencintai Nabi, mencintai Rasul, mencintai sahabat-sahabat Nabi, mencintai orang-orang soleh, mencintai para syuhada, para ulama,
Anda mencintai kerana Allah. Mencintai orang yang beriman. Semualah. Sayang sangat kepada dia. Memanglah sebab dia saudara seagama saya. Awak tak kenal dia? Memang saya tak kenal. Tapi selama dia orang beriman kepada Allah, Allah suruh saya mencintai orang beriman. Jadi saya mencintai apa orang yang dicintai Allah. Nampak? Tak ada kaitan, tak ada hubungan langsung. Kenapa? Hanya kerana cinta Allah. Ini pun insya-Allah bernilai, walaupun dia bukan langsung perhambaan, tapi dia bernilai ibadat kerana niat kita mencintai itu kerana Allah. Baik. Yang pertama panjang ni. Jenis pertama, mencintai kerana Allah boleh jadi mencintai seseorang atau mencintai sesuatu amalan. Cinta kepada solat, cinta kepada zakat, cinta kepada ibadat. Macam orang gila mancing. Seronoknya mancing. Kita tak. Jadi orang minat baca Quran. Duk baca Quran. Kenapa awak baca Quran? Sebab saya suka. Apa awak suka? Sebab kerana Allah. Apa awak suka mari majlis ilmu ni? Padahal anak kena naik bukit tinggi, lenguh lutut. Tapi naik kereta tak apalah, pakai gear rendah naiklah juga dah. Kalau jalan kaki tak sampai dah. Tapi apa kita gagahkan diri? Sebab kita suka majlis ilmu. Sebab apa awak suka majlis ilmu? Kerana Allah. Okey. Jadi boleh jadi cinta ni pada manusia, boleh jadi pada benda, boleh jadi pada amalan kerana Allah. Kategori yang kedua dalam pembahagian kedua. Maknanya tadi 1, 2. Lepas tu 2 ni ada 2A, ada 2B, ada 2C kan. 2B. 2B ialah mencintai kerana simpati ataupun kasih sayang. Cinta kasih sayang. Cinta yang bersifat kasih sayang. Yang ni seperti cinta seorang ibu kepada anak. Okey. Hak ni sampai tahap orang kafir pun ada cinta ni. Bukan setakat orang kafir, binatang pun ada cinta ni. Dia panggil cinta kasih sayang. Syafaqah wa rahmah. Yang ni siapa mak tu, dia punya sayang pada anak dia. Anak dia tu jahat secara mana pun, dia tetap sayang anak dia. Betul tak? Memang wajarlah. Dia kata, seorang ni, anak ni buat kesalahan, jenayah. Dia pun kena tangkap. Tapi mak dia tetap sayang kepada dia. Salah ke tak salah? Tak, sebab memang itu adalah kasih sayang yang bersifat rahmat ataupun cinta yang bersifat kasih sayang. Cuma jangan sampai mencintai itu lebih daripada cinta Allah lah. Okay? Dan yang yang ketiga. Okay? Cinta kemuliaan, cinta yang memuliakan, seperti cinta pada anak, cinta kepada ayah, anak murid cinta kepada guru, ataupun orang kecil, orang muda hormat kepada orang tua. Itu dalam bentuk kecintaan, bukan kerana Allah, tetapi kalau dibuat niatnya kerana Allah, insya-Allah dia dapat pahala. Dan kategori atau nombor 4 daripada kategori yang kedua ialah cinta yang bersifat tabiat. Cinta semula jadi ke panggil? Tabiat ni panggil apa? Cinta tabi'i. Cinta perangai. Perangai semula jadi. Seperti contoh dia, cinta kepada makanan, cinta kepada minuman, cinta harta. Ada orang memang suka cinta kepada harta, cinta kepada makanan, cinta kepada minat kereta, minat baju, minat barang kemas.
Tengok barang kemah tu kat Allahu Akbar. Tak kelip pasal apa? Dia memang suka tengok barang kemah. Betul tak? Jadi ada 4 kategori dalam nombor 2 ni. Cinta yang bukan ibadat. Tetapi masih lagi dalam erti cinta. Pertama, cinta kerana Allah. Cinta kerana kasih dan sayang. Cinta kerana memuliakan. Dan cinta secara tabiat semula jadi. Jadi bawah-bawah ni tak ada masalah. Yang paling kita bimbang ialah hak nombor 1, cinta yang memperhambakan. Orang kafir dia mencintai berhala, mencintai Tuhan dia sama seperti cinta kepada Allah, sehingga akhirnya dengan sebab cinta kepada ni, dia memperhambakan, dia pergi sujud, dia pergi rokok, dia minta tolong, dia minta doa. Yang tu dia panggil cinta ibadat. Ada orang pergi kubur. Kita tak kira objek, masalah dia bukan objek tu yang kita nak tengok. Masalah dia ialah iman yang ada dalam hati kita ni. Rupa objek, macam saya sebut sebelum daripada ni kan, sembahan ni boleh berubah. Tuan-tuan tengok orang sembah berhala, patung dia rupa macam-macam. Tapi isu dia ialah hati dia dalam menundukkan diri kepada objek tersebut. Jadi objek ni boleh berubah. Satu waktu dia datang dalam bentuk muka manusia. Kemudian dia datang dalam bentuk rupa binatang. Dan dia juga boleh datang kepada orang-orang Islam dalam bentuk rupa orang-orang soleh. Dan dia juga, atau patung orang-orang soleh, dia juga boleh datang dalam bentuk kubur orang-orang soleh. Tapi nilai perhambaan tu sama ke tak? Dia pergi tunduk, dia pergi sujud, dia pergi minta tolong, minta doa. Sebab tu hari ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita pesan dan pesan dan pesan, jangan berdoa kepada selain Allah, kerana pada tu ada nilai perhambaan. Sayang pun pada orang soleh tu, jangan sampai ada nilai perhambaan setanding Allah. Kalau orang tanya, ustaz, kalau dia tu memang dia menghormat orang soleh, orang tu suruh dia ambil air, dia ambil air, orang tu suruh tu dia ambil air, itu sayang dalam bentuk penghormatan, tak apa. Sehingga sampai satu ketika ustaz hak dia sayang, hak khidmat ni tiba-tiba menyeleweng, menyimpang daripada jalan Allah. Dia tak ada, dia apa? Okey, sampai setakat ni lah, sebab saya dah tak boleh nak respect dah ustaz. Contohlah dia kata, saya tak boleh nak respect dah awak. Dia pun berhenti. Itu bukan nilai hamba. Ni pergi kepada patung berhala, tunduk patuh sampai akhirnya panggil semua benda lah dia serahkan kepada berhala dia. Ini panggil syirik dalam cinta. Syirik dalam cinta. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang-orang yang kafir. Dia kata wa minan nas, dalam ayat yang pertama, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di kalangan manusia mencintai sesuatu selain Allah, dan mereka menyembah sesuatu selain dari Allah dan mencintai mereka seperti cinta Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun kategori yang kedua, dibenarkan dan seandainya dilakukan kerana Allah, dia akan mendapat pahala. Baik, settle ayat yang pertama. Banyak ayat nak baca gini ni. Ayat yang seterusnya. Ni ayat yang seterusnya. Orang mukmin dalam bab ni tak ada yang lebih daripada cinta Allah. Tak ada yang lebih daripada cinta Allah.
Kalau Allah, maknanya dia tidak akan mendahulukan sesuatu pun dalam bab doa dia, ibadat lebih daripada Allah. Hanya Allah tempat dia mengadu. Baik, ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Surah At-Taubah ayat 24. Apa makna dia? Cuba kita cek makna dia pula. Dalam buku ni, situ dia tulis habis ayat tu. Ayat penuh dia bagi. Ya, ada ayat penuh. Dalam buku terjemah saya ni, panjang ayat dia. Ayat dia panjang. Berapa baris? 3 baris. Cuba baca. Baca situ pun tak apa. Penuh. Ya, betul. Ayat penuh. Apa ambil? Saya pakai yang PDF ni. Baik, makna dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 24. Okey, dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, kaum keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kamu sukai. Okey, ada berapa jenis yang Allah Taala sebut? Ayah, anak, saudara, pasangan, keluarga, kekayaan, harta, perniagaan, rumah. 8 benda. Allah Ta'ala kata apa? Sekiranya kamu lebih sukai perkara-perkara itu lebih dari Allah dan Rasul, dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah azab, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab seksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni derhaka. Dalam ayat yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencela orang yang melebihkan cinta terhadap 8 benda ni. Yang kita dah sebut tadi, sekiranya dia melebihkan perkara ni daripada cinta Allah, cinta Rasul dan cinta jihad, maka tunggulah saatnya Allah Ta'ala akan timpakan azab. Berarti Allah tak bagi ada cinta lebih daripada cinta dia. Faham tak? Sebab itulah ulama membahaskan bab cinta dalam tauhid dan syirik. Kerana tauhid iaitu cinta yang teragung hanya milik Allah. Sekiranya mencintai sesuatu setanding saja, setanding
pun sudah jadi syirik, apatah lagi mencintai lebih daripada Allah. Mencintai lebih daripada ahabba ilaikum minallah, lebih kamu cintai. Sayang ke anak lebih pada cinta Allah. Sayang ke bini lebih pada cinta Allah. Sayang kepada suami lebih pada cinta Allah. Sayang ke adik-beradik lebih pada cinta Allah. Sayang ke perniagaan. Mulut dia kata je, tak ada, saya memang cinta Allah. Tapi cinta ni biasanya dia bukan pada kata-kata. Dia dibuktikan dengan perbuatan. Kita pun tahu benda tu. Ada orang mari kat kita ni sembang je sayang kat kita, tapi bila dia buat, dia tikam belakang kita. Kita kata, mu tak usah kata lah, aku tak percaya. Pasal apa? Cinta ni dikira pada perbuatan, bukan pada dakwaan. So sekarang ni apabila manusia tu dia cinta kepada Allah, Allah menuntut kecintaan Allah ni yang tertinggi dan tidak ada yang boleh mengalahkannya. Ini dalam bab tauhid. Sekiranya ada seseorang melebihkan sesuatu di atas daripada cinta Allah, dan kalau perkataan dia boleh jawab, lah ni kita nak tengok perbuatan. Macam mana contoh perbuatan yang orang ni lebih cinta kepada sesuatu selain Allah? Banyaklah kalau kita tengok lah. Cinta kepada pasangan, cinta kepada anak. Ada orang ni sanggup buat apa saja untuk memuaskan hati anak dia, walaupun pada melanggar hukum Allah. Tengok Nabi SAW. Bila Nabi berazam untuk tidak minum madu, Allah tegur Nabi, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lima ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan benda yang Allah bagi semata-mata nak cari redha isterimu? Allah tegur Nabi bab tu. Pasal apa? Sebab di saat itu Nabi sayang kepada isteri dia. Apa yang menyebabkan Nabi berazam untuk tidak minum madu? Sebab kecintaan terhadap isteri dia. Nampak tak? Itu baru contoh Nabi. Kalau zaman kita lagu mana? Oh, banyak lagi. Ada orang tak pergi semayang sebab bini. Bini kata, tak apalah bang, duduk rumah lah, semayang dengan saya je lah. Dia pun tak apalah, pak sayang ke bini, dia pun tak pergi. Ya, kau sebab malah. Kalau sebab malah boleh kira lah. Tapi kalau sebab sayang, kena hati-hati. Kalau sebab sayang, kerana kalau bab sayang, sayang Allah patut lebih lagi. Sebab anak contohnya, buat sesuatu siapa pun kat melanggar hukum Allah. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu, nak jaga ataupun nak hiburkan hati anak dia. Tak apa. Hatu pada individu. Apa dia? Ibu bapa, adik-beradik, pasangan, kaum keluarga. Pak Allah Ta'ala sebut. Lepas daripada tu Allah Ta'ala pula sebut, apa dia? Harta. Ada orang cinta harta dia, tak boleh nak banding. Harta dia lah yang paling dia cinta. Apa-apa pun dia buat, tak kira langgar lah, halal ke haram ke apa semua ke, yang penting dia nak kepada harta dia. Siapa pun ikat kadang-kadang bak hukum hakam kerana harta, faraid tak kira. Fight tetap lawan, lawan tetap lawan. Yang penting harta aku dapat. Faraid kata faraid tak kira. Oh, dahsyat. Ini bukti dia, maknanya kamu ni lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada hukum Allah. Orang beriman, kalau mantap tauhid dia, kalau Allah Ta'ala kata gitu-gitu lah. Pada harta dia, Allah suruh bayar zakat 2.5%. Walaupun dia sayang 2.5%, tapi dia tetap bayar zakat. Pasal apa? Kerana Allah lebih berharga daripada harta dia.
Tapi ada orang 2.5% pun sayang nak bayar. Kenapa? 2.5% bagi kita tak kena zakat lagi. 2.5% para ashabu zakat ni, paling-paling contohnya 2.5% daripada nilai lah ni zakat 23,000 kan. Lebih kurang dalam 23,000 kita bak nisab dia. 23,000 daripada 1/40 daripada 23,000 lebih kurang RM500 je. Asal nak kena bayar. Tu pun RM500 berasa mahal nak bayar. Padahal Allah suruh bayar. Dia pun cinta pada harta dia sampai mereka meninggalkan perintah Allah. Yang ni bahaya. Okay? Yang ni bahaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada perniagaan, lagu tu juga. Apa-apa siapa pekat langgar hukum Tuhan, biarlah, yang penting niaga dia maju. Bisnes dia berjaya. Di saat inilah kita diuji. Rupa-rupanya kita selama ni diuji dengan bukan ujian kesusahan, ujian kesenangan. Sehingga Allah Ta'ala ni nak tengok kita ni, hak mana hak mu sayang sebenarnya? Sayang kepada Allah ke sayang kepada harta? Sayang kepada Allah ke sayang kepada keluarga? Sayang kepada Allah ke sayang kepada perniagaan, bisnes? Sebab nilai ni kalau kita sayang kepada Allah penuh, kemudian kita kerja hak ni di bawah pun tak apa, tak ada masalah. Dan bila kita buat kerana Allah pula, dapat pahala lagi. Sekarang ni sampai satu tahap dia lebih tinggi daripada cinta Allah. Orang tak semayang sebab niaga. Tak niaga pun tak apa, usah kerja ada tak. Berapa ramai orang semayang lah ni? Kalau semayang 5 waktu, kajian dulu ni kata ni, dulu punya kajian 10% je orang Islam solat 5 waktu full. Hak lain 90% lagi ada yang solat tapi tak full, dan ada yang fully tak solat. Semua ni sebab apa? Sebab ada dalam hati dia kecintaan kepada sesuatu selain Allah. Itu je isu dia. Lepas tu dalam bab tauhid ni masuk pada cinta. Sanggup tu bangun kerja pukul 5 pagi, keluar dari rumah start kereta. Kerja nak pergi mana? Banting. Nilai. Pergi berulang. Seremban. Nak kerja. Masjid depan rumah 5 langkah je. Tak boleh pergi. Mana cinta kita kepada Allah? Mulut boleh kata aku mencintai Allah, tapi realiti hakikatnya macam mana? Sebab tu dia berkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata kalau 5 perkara ni bisnes yang kita sebut tadi, tempat tinggal lah sekali. Bisnes dan tempat tinggal. Sayang juga tempat tinggal dia. Sampai tak adilah kita kata nak keluar rumah nak semayang pun tak nak. Ataupun apa yang dia buat tu untuk tujuan dia, untuk dia boleh tempat tinggal di situ, tetap tinggal di situ. Ada orang sampai pekat dalam bab, yang penting aku boleh duduk sini. Agama tu tolak tepi, yang penting boleh duduk sini. Kalau beginilah sifat dia, Allah Ta'ala kata dia lebih cinta lebih daripada Allah dan Rasul, tunggulah saat azab Allah akan datang. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman dengan sebenar-benar kesempurnaan iman salah seorang di antara kalian kecuali setelah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, dari orang tuanya, dari seluruh manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, salathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 benda apabila berada dalam seseorang,
dia akan mendapatkan kemanisan iman. Yang pertama sekali, Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada keduanya. Dan yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci akan dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi kalau nak rasa kemanisan iman, letaklah Allah dan Rasul paling dia cinta. Baru ni ada satu video ataupun ayat ni menunjukkan juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sampai Nabi pun tidak boleh diangkat setanding dengan Allah ataupun sekutu bagi Allah. Nabi Muhammad tak boleh. Mencintai Nabi seperti mana mencintai Allah, tak boleh. Kita boleh mencintai Nabi kerana Allah. Mana Allah tu paling tinggi. Nabi ni sebagai jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Yang tu betul. Ada satu isu baru ni, orang duk belajar. Saya dengar lama dah, cuma baru ramai orang duk share. Iaitulah kalau ada antara apa kita panggil dalam frame tu, tulisan lah. Satu nama Allah, satu nama Nabi. Orang yang hati-hati dalam bab tauhid dan dia bimbang melebihkan Nabi daripada Allah atau menyamakan Nabi dengan Allah, orang yang hati-hati, dia tak akan letak frame tu sama tak sama. Allah sebelah, Muhammad sebelah. Pada apa? Pada kerana kedudukan Allah lebih tinggi daripada Nabi. Kita mencintai Allah lebih daripada sekalian makhluknya. Dan kita mencintai Nabi lebih daripada anak, ayah dan sekalian manusia. Jadi tak sama level cinta Allah dengan cinta Nabi. Cinta Allah ni duduk pada kategori yang pertama tadi. Cinta Nabi duduk pada kategori yang kedua pada poin yang pertama. Itulah mencintai kerana Allah. Ada dua beza. Mencintai Allah, dia paling agung. Cinta ibadat, cinta perhambat Allah semata. Mencintai Nabi ni duduk dalam kategori yang mencintai kerana Allah. Sebab tu orang yang warak, hati-hati, dia tak letak sama level. Masa apa pada dia, Allah lebih tinggi kedudukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bimbang seandainya seorang itu meletakkan dalam hati dia Nabi ni sallallahu alaihi wasallam setanding dengan Allah, dia terlibat dengan kesyirikan. Orang Yahudi, orang Nasrani, asal usul dia nak memuliakan, tapi lama kelamaan dia jadi ta'assub dan akhirnya mempertuhankan. Asal daripada mana penyakit? Kecintaan. Cinta. Sebab tu dalam bab ni, kita orang Islam, kita ada konsep al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara' ni mencintai kerana Allah dan membenci pun kerana Allah. Al-wala' ni bila kita benci, kita wala' pada sesuatu. Bila kita benci, kita bara'. Bara' ni makna berlepas diri dari sesuatu. Timbullah konsep al-wala' wal-bara'. Maknanya mencintai sesuatu kerana Allah dan membenci sesuatu juga kerana Allah. Berapa ramai orang yang hari ini neraca cinta dia bukan pada Allah. Kenapa awak cinta kepada tu? Sebab dia sama geng dengan saya, pasukan bola. Sebab dia parti sama dengan saya. Kalau bab isu politik, parti. Kalau isu bab kenegerian, sebab dia negeri sama dengan saya. Tak kira lah. Ada seorang sahabat tu, sahabat saya, dia cerita abang dia ni gedebel. Abang dia ni, zaman dia sekolah, abang dia ni siap sound ustaz. Ustaz, ni adik saya. Dia betul, maka dia betul. Dia salah pun, pada saya dia betul sebab dia adik saya.
Ha. Ada. Kenapa tu? Mencintai bukan kerana Allah. Kerana persaudaraan. Kerana ada sifat kenegerian. Oh, dia ni walaupun dia buat tak betul, saya pasti siapa sokong. Sebab dia orang kampung saya. Dia Kelantan. Orang Kelantan mesti betul. Dia kata lagu tu. Mari pula jumpa pula dengan orang Johor. Tak, orang Johor. Orang Johor pun lagu tu juga. Sama-sama juga mesti betul. Mari pula orang Kedah. Kedah pula kata, awak ni dia tu. Orang Kedah mesti betul. Kalau macam ni, nilai cinta tu kerana negeri. Tak boleh. Yang paling betul, nilai cinta ni kerana Allah. Jangan sampai dia ni menidakkan atau membenarkan yang salah, mensalahkan yang benar, mentaati sesuatu dan taat setia kepada sesuatu bukan kerana Allah. Jangan. Kita buat kerana Allah. Bila dia buat salah, Allah kata salah. Bila dia buat salah, kita pun berlepas diri daripadanya. Lepas diri. Saya bukan ada kaitan pun dengan dia. Pasal apa? Dalam Islam kita bab sayang dan cinta ni termasuk dalam ibadat kita. Baik, sambungan lagi. Dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah walan tajida abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalika. Maksud dia, Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, membela seseorang kerana Allah dan memusuhi seseorang kerana Allah, sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanya diperoleh dengan hal tersebut. Macam mana? Siapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, membela seseorang kerana Allah, memusuhi seseorang kerana Allah, sesungguhnya kecintaan dan pertolongan Allah hanyalah diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan merasakan kenikmatan iman meskipun dia salat atau puasanya banyak, sehingga atau kecuali setelah mengamalkan hal demikian. Sesungguhnya persaudaraan di antara manusia secara umum atas kepentingan dunia, akan tetapi hal itu tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Manusia ni mencintai sesama dia atas urusan dunia, tapi sebenarnya tidak ada sedikit pun manfaat atau guna di akhirat nanti kalau kecintaan bukan kerana Allah. Jadi dalam ayat ni, dalam perkara ni, dia ada 4 perkara. Pertama, man ahabba lillah, cinta kerana Allah, benci kerana Allah, tak setia kerana Allah, dan juga memusuhi kerana Allah. Memusuhi kerana Allah. Jadi kita ada 4 perkara. Kita ada 4 perkara berkaitan amalan hati yang mana seandainya orang tu buat, dia boleh mendapatkan kecintaan ataupun keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. 4 amalan hati tu apa? Sayang atau cinta. Yang kedua, benci. Yang ketiga, setia. Dan yang keempat, lawan kepada setia apa? Curang. Ingkar. Dan musuh. Memusuhi. Memusuhi. 4 ni ada kaitan dengan agama.
Jadi biarlah kita mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, setia, taat setia kepada sesuatu kerana Allah, dan memusuhi sesuatu pun kerana Allah. Jangan sebab orang lain. Zaman kita lah ni, kalau Syekh Ibn Uthaymin dalam syarah bab ni, dia kata kita sekarang diuji dalam bab ni. Sebab kita kesenangan akan datang dengan kecintaan. Orang susah, orang payah, dia tak ada dengan bab ni. Dia kena hidup begitu je. Tapi kadang-kadang dalam bab kesenangan ni, dia datang dengan cinta, kemewahan, seronok. Akhir sekali dia kata cabaran kita zaman lah ni ialah terlalu banyak cinta-cinta yang didahulukan lebih daripada cinta Allah. Macam tadi lah kita sebut, bab makanan, bab pakaian, bab hobi, bab gapo. Kadang-kadang tu kerana Allah ni jadi nombor berapa tu? Nombor satu bukan dalam bab kerana Allah. Nombor dua bukan dalam bab kerana Allah. Mungkin macam saya sebut tadi. Nombor satu dalam hidup dia, politik. Nombor dua, kenegerian. Nombor tiga, persatuan. Kumpulan. Geng-geng sama, kereta. Geng motor. Dia tak ada dah nilai. Sebab apa awak bersama dia? Kerana Allah. Melainkan orang yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam masjid, itu adalah. Tapi di luar sana tu kadang-kadang dia tak ada nilai pun. Kerana Allah tu bukan lagi satu nilai yang mengumpulkan. Nilai dia apa awal sekali? Kerana semangat kita satu bangsa negara Malaysia. Kita semangat, padahal bukan masalah kita tak boleh iktiraf benda tu. Keutamaan adalah kerana Allah. Sayang sungguh. Dan satu lagi, jangan sampai melebihkan. Dengan orang Islam kita biasa ya sayang. Dengan orang kafir tu dia sayang. Toreh pun titik darah tu warna serupa dengan kawan tu. Memang darah serupa sama je. Tapi nak sebutnya color dia tu, color yang ada dalam hati tu, toreh tu ambil color serupa kawan tu. Kecintaan dia kerana selain Allah. Zaman lah ni macam-macam yang kita boleh tengok. Bukan sekadar dalam bab politik. Kita bila cakap dengan benda ni, banyaklah muka kita ni hangat politik semua. Tapi selain daripada politik pun, benda berlaku. Mencintai sesuatu lebih daripada kecintaan kepada Allah. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Disebut di sini, wa min huna na'rifu anna al-insan idza kana yuhmilu awamir Allah li awamiri walidihi fa huwa yuhibbu abahu akthar min rabbih. Kalaulah tiba-tiba kita tengok ada seorang itu mendahulukan kesetiaan mereka pada mentaati perintah ayahnya lebih daripada perintah Allah, maka ketahuilah di saat itu dia telah melebihkan cintanya daripada ke atas cinta makhluk di atas cinta Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dalam bab ni sambung lagi, wa qad sarat ammatu mu'akhan nasi ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'a. Dan kata dia, sesungguhnya persaudaraan di antara manusia secara umum didasarkan atas kepentingan dunia, akan tetapi hal itu tidak berguna bagi mereka sedikit pun. Kebanyakan manusia ni sayang kerana urusan dunia, tapi dia lupa sebab kecintaan dia tu tidak boleh memberi kebaikan sedikit pun kepada mereka, melainkan satu je, bila dia buat mencintai kerana Allah. Kebanyakannya urusan dunia, macam kita dah sebut tadi.
Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab ay al-mawaddah, iaitulah dalam menafsirkan firman Allah, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Lalu dia kata yang dimaksudkan hubungan itu adalah hubungan kasih sayang. Hubungan kasih sayang. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penulis kemudian menyatakan kepada kita beberapa faedah lah daripada perbincangan ini. Pertama, tafsiran ayat dalam surah Baqarah. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surah At-Taubah. Yang ketiga, kewajipan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan pada diri sendiri, keluarga dan harta benda. Yang keempat, peniadaan keislaman bukan bererti keluar daripada Islam, makna tidak beriman sehingga tidak beriman dengan iman yang sempurna. Yang kelima, iman itu memiliki rasa manis yang kadang-kadang dapat dirasakan oleh seseorang, tetapi kadang-kala tidak dapat dirasakan. Yang keenam, perihal 4 amalan hati yang merupakan syarat mutlak untuk memperolehi kecintaan Allah. 4 tadi kita dah sebut 4 kali. Apa dia? Amalan hati: cinta, benci, setia dan memusuhi. Jadi ia merupakan syarat mutlak untuk memperolehi kecintaan Allah, dan seseorang tidak akan menemukan kelazatan iman kecuali dengan keempat amalan hati itu. Dan ketujuh, pemahaman sahabat iaitu Abdullah ibn Abbas terhadap realiti bahawa hubungan persahabatan antara manusia secara umum dijalinkan di atas kepentingan, dasar kepentingan duniawi. Yang ke-8, maksud firman Allah wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali, iaitulah sayang setara mana pun kita kepada individu, di hari akhirat terputuslah antara dia dengan kita amalannya. Yang ke-9, penyebutan bahawa di antara orang yang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang lebih besar. Dan yang ke-10, ancaman terhadap seseorang yang mencintai 8 perkara lebih daripada cinta Allah, iaitu orang tua, ibu bapa, anak-anak, paman. Paman ni apa paman? Pakcik dia kata. Pakcik, keluarga, isteri, harta kekayaan, tempat tinggal, perniagaan, yang melebihi kecintaan kepada agamanya. Hati-hati. Yang ke-11, barang siapa yang mengadakan tandingan bagi Allah yang kecintaannya kepada tandingan tersebut setara dengan kecintaannya kepada Allah, hal tersebut adalah syirik yang besar. Okay, boleh faham apa yang kita bincang pada pagi ini? Jadi mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lepas ni jagalah diri kita. Kena faham konsep al-wala' wal-bara' yang merupakan setia dan musuh. Dan kita kena faham bahawa kalau pun kita buat baik, contohnya kata, kalau begitu seolah-olah orang Islam ni tak bolehlah nak mencintai orang kafir, salah. Tak. Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada orang kafir. Kalau kita buat baik kepada orang kafir di atas dasar cinta Allah, boleh pahala. Tapi kalau tiba-tiba mencintai orang kafir yang memusuhi agama Allah, tiba-tiba kita pergi sayang kepada dia, kita telah melebihkan cinta dia terhadap cinta Allah. Dan itu bahaya. So hari ini kita kenali had limit kita. Mana yang mengeluarkan daripada agama dan mana yang tidak mengeluarkan daripada agama. Mana yang menjadi titik kesempurnaan iman dan mana yang tidak. Supaya kita tak tersalah. Kita sangka masih lagi dalam bab dunia. Tapi rupa-rupanya sampai hari akhirat Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu sayang sangat dengan orang kafir?
sampai kamu mendahulukan mereka daripada saudara seagama dengan kamu? Nak jawab lagu mana? Sebab tu kita kena hati-hati bab ni. Kerana dia melibatkan hati. Biarlah cinta kita kerana Allah, benci kita pun kerana Allah, dan kita bersama kerana Allah, kita bermusuh juga kerana Allah. Sampai mungkin pak musuh ni orang kata ekstrimnya, susah lah dan sebagainya. Tak, itulah perintah daripada perintah Allah yang wajib kita taati, dan semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berhenti setakat tu InsyaAllah kita berhenti setakat tu. Nanti kita akan sambung pada bab yang seterusnya. Apa nama bab dia? Takut pula. Tadi sayang, sekarang ni takut pula kepada Allah. Dia juga bernilai ibadat. Jangan sampai ketakutan kita kepada seseorang melebihi rasa takut kepada Allah. Ada orang sampai begitu, suruh bersumpah, dia sanggup sumpah nipu. Sumpah dengan nama Allah, dia sanggup nipu. Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah, tiba-tiba dia jadi orang Syiah bercontoh. Dia nipu. Kita bersumpah atas nama Allah, demi Allah, kacak nipu lagi. Lepas tu kita kata, cuba bersumpah atas nama Husain. Tak berani. Dia lebih sayang kepada Husain daripada sayang kepada Allah. Yang ni kita tak nak. Biarlah kita faham mana batasan dia, dan semoga Allah Ta'ala jaga keimanan kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.